Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ni saya akan bentang paper design pasal asbab iktisab min qiyas naqisah. Saya harap apa yang saya bentang ni sahabat-sahabat dan ustazah dapat faham lah. InsyaAllah. Okay. Saya tak tahu juga ni. Okay, cuba yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabul iktisab min qiyas naqisah. Pemilikan maksudnya pemilikan separuh, tak sempurna lah. Orang dapat separuh saja. Dia ada al-awal milikul ain dan milikul manfa'ah. Milikul ain, pemilikan barang yang nampak, milikul manfa'ah, orang bagi menggunakan manfaat saja. Maksudnya milikul manfa'ah ni macam sewa rumah lah. Sewa rumah ni kita tahu orang ni dapat orang dapat manfaatnya. Yelah, dia tak dapat hak lagi. Kita sewa dia dapat manfaatnya penduduk lah kan. Okay. Anwa' min qiyah. Anwa' min qiyah terbagi pada dua, iaitu milkul ain dunal manfa'ah. Mislu al-irs akhdhu wasiyah. Okay. Maksudnya milkul ain dunal manfa'ah ni, mislu al-irs ni akhdhu wasiyah. Maksudnya macam bapa angkat, dia wasiatkan kepada anak angkatnya. Anak angkatnya dapat manfaat lah tanah kan, wasiat tanah. Tanah tu dah dapat manfaat tapi dia tak dapat haknya sebab terhalang daripada bapaknya. Bapaknya masih hidup. Itu maksudnya milkul ain duna manfaat. Dia dapat manfaat saja, dia tidak dapat hak. Faham tak? Okey. Yang kedua milkul manfaat dunal ain. Manfaat ala yustafadu minal a'yan minal fawaid bitariq. Maksudnya manfaat ke atas apa yang digunakan daripada barang-barang tersebut dengan jalan mendapat faedah dengan apa yang digunakannya. Contohnya tinggal di rumah tu, dia tinggal di rumah tu dan membawa kereta. Situ kot. Dia hubung saya dapat dia dapat hak membawa ni tu. Setakat dia dapat hak tinggal. Dapat, tak tahu lah ustazah, ke dulu sekali atau dia dapat. Okay. Yang ketiga al-ittifaq allati tuqni al-huquq allati yaqtasibuha aqari min al-aqari al-akhir. Mislu haqqus syarab, haqqul masjid, haqqut ta'ali. Okay, yang ni orang yang usahakan sesuatu benda tanah yang bukan haknya. Ini maksudnya yang bukan haknya. Dia contoh dia usaha yang bukan haknya, ya usaha sesuatu bukan miliknya lah. Bukan dia punya, dia diusahakan. Macam contoh dia bagi ni hak minum. Hak minum dia bagi. Hak minum macam sungai dia ada hak untuk minum pula. Kita cerita hak minum pula. Inilah apa? Sungai. Sungai tu adalah hak kerajaan. Kan? Hak kerajaan. Sungai tu, tapi seorang tu dia pergi dia pergi usaha. Usahanya dia memancingkan. Dia dapat tak manfaatnya ikan tu lah, dia dapat lah ikan lah dia punya kan. Tapi kita tak boleh marah sebab dia ada hak. Dia usahakan tu, maksudnya dia usahakan sesuatu benda yang bukan miliknya. Sungai tu bukan miliknya. Tapi dia ada hak untuk guna. Itulah maksudnya kot. Kalau salah maaf lah. Okey. Yang bawah iqtifatul lughah al-iqtifa fa yaqala irtafaqat bi syai'in idza intafa'at bihi. Maksudnya ialah, saya tulis ni, ittifaq pada lughah, maka berkata seorang itu memberi manfaat. Jumhur fuqaha jumhur fuqaha yaslaqu 'ala al-manafi' allati tattahaqqaq lil-aqad. Maksudnya menunjukkan ke atas seorang yang mendapat manfaat yang dihak akannya menggunakan barang tersebut. Ni macam inilah hak minum, hak berjalan.
dan lain-lain. Contohnya. Faham kan? Yang ni yang contoh hak berjalan lah. Dia ada hak jalan, dia ada hak untuk menggunakannya. Dapat. Itulah contohnya. Pening ke? InsyaAllah. Okay. Awalan اتفقت العام الانتفاع بالمرافع العامة. الاتفاق العام هو الاتفاق بالمرافق العامة من أنهار ومجار وطريق عامة. Okay. Maksudnya ialah irtifak dengan memberi manfaat ke atas kepentingan umum daripada sungai dan laut dan jalan umum dan disabitkan pada setiap benda memberikan manfaat pada kepentingan umum. Contohnya hak manfaat ke atasnya dengan sebab perkongsian umum. Maksudnya sini ada kepentingan umum pada semua orang. Ni intifak am ni umum lah. Boleh kepentingan macam contohnya macam sungai, laut, jalan. Kan hak untuk semua orang tu. Semua ada kepentingan umum. Memang kita dapat manfaat menggunakannya. Contoh ada, kita tak boleh larang kalau orang tu mancing ke. Dia ada hak untuk mancing. Ini maksudkan ni ittifaq am. Fayasbitu likulli aqad muttasil bimarafi' am haqqul iqtifaq alaihi bisabab الشراكة العامة فيه مثل نارا حق الأفلام مثل السماء. Ni contoh dia. Okey. Awal. ثانيا الاتفاق بالعملة الخاصة. Ini good. Ini إذا كانت الأقدال الفاصلة بين العقار والمرافع العامة مملوكة ملك حصل للفراد أو أفراد فلا بعد الثبوت حق الاقتفاق لذلك العقار من إذا الملك أو ملك. Maksudnya adapun apabila tanah itu berpisah di antara tanah kepentingan khusus untuk individu, maka disabitkan hak kepentingan bagi tanah tersebut. Yang ni nak ceritakan pasal mana kelas? Ceritakan pasal macam tanah tu, tanah ada sebuah ada sebuah tanah. Dia yang sebelah tu tanah orang awam. Orang macam dia sebab tanah separuh untuk kegunaan orang awam dan tanah sebelah ni ada tanah kosong. Yang tanah kosong ni tanah dimiliki oleh kerajaan. Dia terpisah daripada orang umum dan tanah kosong tanah kerajaan. Yang ni untuk orang awam lah. Okey, tanah ni kerajaan punya. Ada seorang ni dia nak guna, dia minta izin, dia nak cucuk tanam. Tapi dia kena minta izin kerajaan lah. Sebab tu tanah reserve, tanah kerajaan. Tapi manfaatnya boleh, dia boleh dapatlah manfaatnya. Kalau cucuk tanam, dapatlah apa hasilnya. Tapi dia tak boleh lah buat rumah. Maka dia boleh menggunakan tanah tersebut. Itulah yang saya faham. Okay. Yang kedua, haqqus syarab. Haqqus syarab wal majrid. Haqqus syarab. Okey, haqqus syarab. Haqqus syarab. Mana tulisnya? Syarab wata. Haqqus syarab. Haqqus syarab. Fi lughah النسيب من الماء nisbah pada air. Syarat fi istilah itlaqu 'ala al-nasib min al-ma' lil aradi wal ghayriha ba'd ghayriha. Menunjukkan ke atas nisbah daripada air untuk penggunaan tanah dan selain daripadanya. Ba'd fuqaha, sebagian fuqaha bisaqin al-aradi az-zara'iyah fa huwa an-nasib min al-ma'
isaqi al-asjar waz-zuru'. Penggunaan daripada air untuk penyiraman air untuk digunakan penyiraman tanah dan tanaman, bukan untuk minum je tapi untuk tumbuhan juga. Yang ni sebagian fuqaha kata air yang digunakan untuk bukan untuk manusia saja, untuk tumbuhan sekali. Untuk tumbuhan lah. Tu lah kot. Yang bawah hakul masil. Hakul masil. Hak saliran. Saliran kan? Hak saliran. Hak saliran. Wal hakul tasbilul ma' az-za'ida aw ghairu salih lil isti'mal. Maksudnya pensalinan air tambahan atau tidak suci untuk menggunakannya seperti air untuk membasuh dan selain daripadanya. Kaimihun al-ghasli wal iqtisalu wa ghairu zalik ibadul aghdul ghair. Seperti air untuk membasuh dan selain daripadanya. Farqa bainal haqqul majarar wa haqqul masil awal lil jalib al-ma' as-salih lil aqadah. Perbezaannya antara hak minum dan hak pensaliran. Hak al-majri ni, hak al-majri ni dia air yang dirawat, digunakan untuk minum. Minum. Ya, masak air yang bersih. Digunakan minum air ni ya. Minum air yang bersih. Ini air yang bersih. Untuk tanaman juga. Dia boleh juga untuk tanaman. Dia air yang dirawat lah. Senang cerita. Kalau hakul masil ni digunakan air yang tidak dirawat. Saliran air yang tidak dirawat. Kalau buat kata abang saya, kalau kat Jordan tu adalah benda macam ni. Berlaku lah dekat Tanah Arab. Al-Majri dan Masil ni ada air yang dirawat, air yang tak dirawat. Air yang dirawat kita boleh macam awam boleh lah minum, masak. Boleh juga untuk tanaman. Itulah yang saya faham. Sani dia cakap ke belum? Okey, betul lah. Inilah. Okey. Kita masuk hak murun pula. Hak murun ini ialah jalan. Hak murun. Hakul murun wa syahsun fil al-murun ila aqana ibadul aqdul ghairi. Wa hakul an yusalli al-insan ila milkuhu daran aw aghdan bi tariqi yamdu bil malak ghairihi. Maksudnya ialah ia adalah seseorang yang berjalan melalui jalan yang padanya. Jalan itu milik orang lain. Contohnya, ni kita ambil contoh. Ni hak murun ni. Ni contoh. Dia ada dua ni, perbezaan dia ni. Yang saya faham. Contoh nak lalu, ada sebuah tanah. Yang tanah depan tu, tuan tanah tu, dia ada dua tanah. Lepas tu dia jual kepada orang. Dia jual kepada si fulan ni lah. Dan dia jual kepada orang tu kat belakang. Dia punya tanah kat depan. Tapi dia kena yang belakang tu dia ada hak untuk lalu tanah yang depan tu. Itu yang maksudnya tuan tanah dia tak boleh cakap tak boleh lalu. Dia ada hak murun, dia ada hak lalu tanah orang walaupun tuan tanah tu tak bagi. Dia ada hak, tuan tanah tak bagilah. Itu nanti ada masuk yang berakhir kebodohan ni dah. Biar dia lah. Ini yang first hak murun. Kalau itulah yang saya tahu. Kalau salah sorry. Yang kedua adalah hak murun. Yang kedua saya dah baca. Ini yang first. Yang kedua, yang tadi yang first haq syasun fil murun ila aqada al-murad aghdil ghairi. Yang kedua, wal haqqu an yusalli al-insan ila malakut daran aw ardan bi tariqi yamliku bil malakul ghairihi. Yang kedua adalah hak yang menyampaikan kepada manusia itu kepada tanah miliknya atau dengan jalan yang dilaluinya atas tanah pemilikan orang lain. Seperti seorang itu melalui jalan macam tadi lah. Dia ada jenis ada dua. Jalan besar. Okay, ini contoh. Yang ni contoh yang kedua. Yang ni
Soalan yang kedua ni, jalan besar nak balik rumah, kita lalu jalan kerajaan. Okey, maksudnya yang first tu ada jalan besar yang kita nak balik rumah kena lalu. Tapi kita boleh lalu juga sebab jalan kerajaan. Yang macam second tu macam ni lah. Yang atas tu lebih kurang ni. Di jalan bendang nak sampai rumah kena lalu tanah orang, hak orang lain. Kita nak sampai kita kena lalu orang tu punya tanah. Walaupun itu dia punya tanah. Hak dia lah tanah dia, tapi dia tak boleh tak bagi orang lain lalu. Sebab kita juga ada hak ni yang dimaksudkan ni, kita boleh jalan, kita lalu atas hak orang lain. Tanah orang lain. Okey, itu. Okey, asal al-uqud al-naqilah al-milqiyah manfa'ah. Okey. List yang ketiga ni, lughatan milkul manfa'ah bisababin aqdun min al-uqud allati تقتديها سواء كانت إوادة أو بغير إوادة. Okay, maksudnya ialah lughatan ianya memiliki manfaat dengan sebab akad daripada akad-akad yang telah melaksanakan akadnya, sama ada akad dengan bayaran atau akad tanpa bayaran. Maksudnya al-uqud an-naqilah al-milkiyah manfa'ah ni ialah akad yang berpindah kemilikan manfaat. Maksudnya yang first milkul manfa'ah aqdun taqtadi bi'awad mislu. Memiliki manfaat akad yang terlaksana dengan bayaran. Macam sewa. Al-ijarah, sewa. Maksudnya kita bayar sewa rumah, dapat tak manfaatnya? Dapatlah, kita dapat duduk, itulah manfaatnya. Yang kedua al-khulu, tebus barang, bayar duit, dapat barang. Ni biasa lah, kita tebus barang, kita bayar duit, dapatlah barang tu. Bayar barang dapat duit tu, manfaat kita dapat lah. Barang tu kita yang dapat manfaat. Yang ketiga, al-bai'u, jual beli. Bagi duit, dapat barang. Manfaatnya apa? Contoh, kita beli handphone. Handphone, kita bagi duit, kita dapat handphone. Itulah manfaatnya, kita dapat handphone gunakan macam-macam. WhatsApp ke, Instagram ke, apa-apa ke. Itulah. Okey, yang ke ni yang ni milikul manfaat aku taqtadi bi'iwad mislu ijarah al-khulu' bai'u. Yang kedua, tengok dia jadi macam ini pula. Pada yang ke satu ni dia jadi terbalik tak faham lah. Yang kedua, kenapa slide jadi macam ni Tak apalah. Kalau sebab masalah sikit. Yang kedua, milikul manfaat aqdun taqtadi bi ghairi iwad mislu al-ariyah al-wasiyah al-waqaf. Al-ariyah pembeli itu dia. Pembeli pula. Pinjaman, wasiat yang wakaf. Ni dapat manfaat tanah tanpa bayaran. Wasiat. Itu wasiat. Yang wakaf pula menggunakan tanah yang diwakaf tanpa bayaran. Ni yang ni kita yang tanpa bayaran tanah. Yang ni faham ya? Yang pinjaman ni, betul wasiat dia kita dapat biasalah, kita dapat manfaat tanah tanpa bayaran. Orang wasiat kita tak payah bayar lah, kita dapat Yang wakaf ni macam yalah, kalau orang meninggal dia dapat tak manfaat guna tanah kubur, mana kena bayar. Macam itulah kot. Dia tak yalah ni macam tanah yang diwakaf tanpa bayaran lah, tanah kubur, wakaf tanpa kita perlu bayar. Maksudnya kita tak payah bayar pun orang tu dah wakaf tanah. Macam ni, okey, ni untuk tanah kubur, orang wakaf kan. Maksud kalau siapa meninggal tak ada lah guna kan, sebab dah wakaf kan. Okey. Faham setakat ni? Tak tahulah, rasa makin panjang, makin rasa pening pula. Tapi tak apalah, cuba yang terbaik. Okey. Rabi'an, tawaris al-manfa'ah ittifaq al-fuqaha. Semua ulama mewarisi tawaris manfaat, mewarisi manfaat. Maksudnya semua ulama sepakat. Yes, Izzah tengok. Nombor satu dia kat sini pula. Lepas tu kat depan ke belakang pula. Pelik pula slide. Nak buat ke depan tau. Yang first Izzah kanat al-khalifah. Al-khalfiyah. Al-khalfiyah al-iras tariqan syar'iyan
intiqal al-milqiyah tammah. Maksudnya apabila pewaris mewarisi hartanya dengan jalan syarak, maka berpindah pemilikannya ke semua hartanya sekali. Manfaat. Dapat manfaat lah. Macam pewaris yang mewarisi hartanya dengan ikut jalan syarak, maka berpindahlah pemilikannya. Ialah harta kita wariskan, yang pewaris mewariskan, yang waris tu dapat sepenuhnya lah, jadi hak dia lah, pemilikannya, hartanya berpindahlah, maka berpindahlah hartanya. Okey, yang kedua, anqu al-iqtifa tawrus li'annaha tata'allaqa bi'ainil aqar. Sifat ulama berpandangan juga ni isi ni lah. Kepentingan atau penggunaan bagi orang yang diwarisi kerana ianya berkaitan dengan air tanah. Tanah yang nyata. Maknanya pewaris boleh gunalah kerana dia dapat tanah tersebut. Tu je. Macam orang dah wariskan tanah ni kepada waris tanah kepada ni, dia boleh guna lah. Wariskan tanah tu, waris tu boleh guna lah. Kerana dia dapat tanah, dia jadi, yang nombor satu cakap kan, dia jadi pemilikannya berpindah kan. Berpindah. Okay. Yang ketiga, annal manfa'ah as-sabitat bil waqaf la tawras wa la tantaqilu ila al-waris. Sesungguhnya manfaat digunakan bagi orang yang menggunakan tanah wakaf itu, kerana tanah wakaf tidak boleh diwarisi dan tidak boleh dipindah milik kepada pewaris. Maksudnya wakaf macam dia cakap ni digunakan pewaris, dia dah wakafkan kepada orang, tak macam dia dah wakaf untuk tahfiz, untuk penggunaan ekonomi masjid ke, waris tak boleh ambil. Anak-anak macam pewaris tu dia wakafkan, tapi dia wakafkan ni masjid ke tahfiz ke, waris tak boleh ambil. Waris tak boleh ambil lah. Rasanya kalau salah, betul lah, waris tak boleh ambil. Okay, dia kata tu. Okay, setakat ni okay, awak buat dah. Okay, khilaf ulama, ilaf fuqaha. Daripada Hanifah, pandangan pertama daripada Hanifah, boleh tak waris manfaat. Manfaat sabita bil ijarah al-wasiyyati la tantaqilu ila waris. Manfaat disabit akannya dengan sewaan dan wasiat, tidak ia berpindah kepada waris. Contohnya, ayah ada rumah sewa. Ni yang daripada Hanifah pandangan pertama. Ayah ada rumah sewa, dia sewakan kepada orang. Lepas tu ayah tu dah tinggal. Rumah tersebut masih lagi boleh menyewa walaupun pewaris dah tak ada. Pewaris tu ayah dah. Ayah tu pewaris lah. Dia macam dia bagi orang tu, dia bagi orang sewa, dan dia yang penyewa tu ayah penyewa pula. Pewaris tu meninggal, tapi yang penyewa tu boleh sewa. Dia ada hak untuk sewa walaupun tu dah meninggal. Ayah tersebut dah meninggal. Faham tak? Ke macam pening sikit. Nanti tanya lebih kurang macam tu. Okay, yang kedua, jumhur fuqaha berpendapat, tiga mazhab ni berpendapat, al-Malkiyyah wal-Syafi'iyyah wal-Hanbaliyah ila an manfa'ah sabitat bil ijarah wal wasiyyah tantaqilu ila al-waris. Sesungguhnya manfaat disabitkan dengan sewaan dan wasiat, berpindah hak kepada waris. Yang pertama tadi, walaupun ni kan dah meninggal, walaupun penyewa ada hak, tapi yang kedua ni tiga mazhab pendapatnya, waris ada hak ke atas rumah tersebut. Dia kalau terang macam ni tak nampak sangat, dia kena tulis, tapi tak apalah, boleh kot, faham kot. Maksudnya dia ada hak lah, anaknya ada hak, dan penyewa tu tak boleh
sewa. Kalau anak dia nak guna rumah tu dia tak boleh sewa dah. Dia ada hak, anak dia ada hak, waris ada hak, waris ada hak. Kalau melainkan waris tu bagi izin kat si penyewa nak sewa rumah tu. Walaupun ayah dia tak ada kan. Baik ni kalau orang yang berduit, orang yang kaya, dia bagilah sewa. Kalau terdesak nak guna rumah tu, dia ada hak. Nyewa tak boleh buat apa-apa lah. Okay, yang ketiga, jumhur fuqaha lagi yang dapat manfaat as-sabitat bil-i'rad fala tantaqilu ila warisa lil musta'ir. Okay. Yang ketiga, manfaat disabitkan dengan peminjam dan tidak berpindah pada waris dan tidak memindahkannya hak kepada pewaris. Pewaris bagi pinjam duit kat yang ni yang nak faham. Contohnya pewaris bagi pinjam duit kat orang tu, pewaris bagi orang pinjam duit kat orang tu, pewaris mati, orang tu tak payah bayar lah kat pewaris tu. Kat pewaris meninggal, jadi tak payah bayar lah tu. Okay. Khamisat, ishtarata manfa'ah fi aqdul muawadah. Muawadah. Akun irtifaqa sabitu lil aqad bisababi ishtaratahu fi aqdul muawadah. Maksudnya, itu contoh dia, kita bagi maksud. Maksudnya, syarat manfaat dengan akad muawadah, hak kepentingan yang disabitkan bagi pemilik tanah pada pengguna tanah dengan sebab disyaratkan pada akad muawadah. Contoh, jual beli. Al-bai'u yashtari syahsan min akhar qata'at aghdan bisyartan an yakuna lil arad mustarat aqad al-murur wa fi aqd al-bai'u bizalik. Ini jual beli seorang pembeli daripada orang yang lain, ianya membeli sebilang tanah dengan syarat tanah itu pembeli mendapat hak jalan pada tanah yang dia beli. Yang itu beli tanah daripada seorang itu, dia dapat hak jalan pada tanah tersebut. Ialah dia dah beli tanah, mesti dia dapat hak dia untuk buat jalan. Hak jalan lah. Okay. Ni yang macam ni lah kot. Macam contoh ni lah. Ni contoh lah. Macam tadi kot. Tak tahulah. Sama. Dia tanah depan tuan tanah punya. Tanah belakang tuan tanah tu jual. Macam tadi kot. Nak bagi contoh kan. Dia kena, walaupun tanah depan tu macam tanah belakang, dia nak lalu, macam ada sebut tanah kan di kat belakang, dia nak lalu lah. Nak ke depan kena lalu lah tanah depan. Dan yang tuan tanah yang depan tu dia cakap tak boleh. Itu tak boleh sebab akad muawadah ni lengkap, tidak ada berat sebelah. Kedua-dua pihak mesti puas hati. Kena bagi lalu lah kedua-dua pihak muawadah. Tu syarat. Akad muawadah ni lengkap lah, tidak ada berat sebelah. Kedua-dua pihak puas hati, syarat. Yang ke-6, al-sadisan al-qadim indal jahila bisabad hak. Ni mendahulukan kebodohan dengan sebab hak. Dia tahu agama tapi buat tak tahu. Hak disabitkan pada maksudnya al-haq yasabitu likulli min sahibud dar bin nasibun qaribun ista'amaluka min ghairi mu'arada ma'a jahil sebab hamala halul nas alal salih. Hak disabitkan pada setiap pemilikan tanah yang dengan penghitungan bagi siapa yang menggunakan dahulu tanpa pergaduhan atau penentangan dengan kejahilan. Kerana hak manusia mestilah berlaku pendamaian. Itu maksudnya. Okay. Tanah ini mesti ada hak bagi siapa yang menggunakan. Izal aslul ilan nas la yasna'u illa ma huwa mustaru hatta yaqumu dalil alal aqas zalik. Sesungguhnya manusia akan melaksanakan kebiasaan
manusia tidak akan berlaku kecuali apa yang disyariatkannya, sehingga datangnya dalil ke atas lawah pada demikian. Okay. Walaysa hadha walaysa hadha fi al-waqi' sebab السبب منشأ للحقوق الاقتفاء وإنما هو معايد للحق موجود لم يعرفوا سببه لقدمه لزامه. Sungguh manusia akan melakukan kod fitrah dari syariat pada Allah sehingga datangnya dalil melaksanakannya. Ini bukanlah pada tempatnya dengan sebab kepentingan untuk hak-hak yang diberi kepentingan dan sesungguhnya ia berkait rapat untuk hak-hak yang ada. Manusia biasalah Allah jadikan hak-hak Allah jadikan bukan kepentingannya, kepentingan untuk semua orang. Untuk semua orang boleh menggunakan. Ada hak dan dapat manfaat. Okay. Kalau tu boleh tanya Ustazah, saya ada salah banyak saya. Tak tahu lah. Cuba cek. Okay. العقود الواردة على ملكية الخاصة. القيود والحدود يقتضيها طبيعة هذه الملكية وطبيعة النفس البشرية. أقسام العقود الواردة على الملكية الخاصة. Pimpinan dan undang-undang yang telah terlaksana kepada kebiasaan dan pemerintahan dan kebiasaan pada kehendak manusia. Asam quyud al-waradah ala milqiyah sah. Pimpinan dan undang-undang pada satu negara, undang-undang boleh selari dengan kehendak manusia. Jenis-jenis undang atau kepimpinan ke atas pemerintahan yang khusus. Al-awwal quyud mulazimah milqiyah atau asliyah. Sini quyud iradiyah, quyud istisna. Kepimpinan atau undang-undang yang biasa. Yang pertama, kepimpinan yang dikehendaki. 3, kepimpinan yang telah terkecuali. Okey, sekian habis saya Muhammad Faiz bin Abdullah. Lepas ini video kawan saya yang bawah tu kawan saya tengahkan. Okey, ada maaf salah silap dan ini yang saya boleh bentangkan sebab boleh dah. Ada banyak juga, kalau tak tahu boleh tanya nanti malam ni, insyaAllah. Tidak tanya Ustazah lah, Ustazah lebih mengetahui. Ada salah, saya ke maaf saya silap. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Assalamualaikum. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Al-quyud al-mulazimah lil-malkiyah al-asliyah. Okay. Sekatan pemilikan yang asal. Lil-malkiyah fil Islam quyud talazimah minzu dukhuliha fi mulkil al-insan ilahin intihaiha. Okay. Maksudnya harta dalam Islam mempunyai batasan yang perlu dipatuhi. Wasawfu naqsamuha zamatlab ila salasa naqar ra'isah wahia. Itu terbagi kepada 3 perkara utama, iaitu yang pertama al-quyud al-mulazimah lil asbab at-tamlik, sekatan yang wujud dalam penyebab pemilikan. Yang kedua al-quyud al-mulazimah lil intifa' bil malkiyah, sekatan yang wujud dalam penggunaan harta. Dan yang ketiga al-quyud al-mulazimah lil intiqal min sabah ila ghairi wa fi ma yali bayan hadhihi al-quyud, sekatan yang wujud dalam pemindahan raja dari pemiliknya kepada yang lain. Awalan al-quyud al-mulazimah lil asbab at-tamlik, sekatan yang wujud dalam pemilikan. Fala yajuz lil muslim tamlik al-amwal bitariq ghair al-mashru'ah. Tidak dibenarkan seorang Muslim untuk memiliki wang dengan cara yang menyalahi undang-undang, iaitu seperti tatadammanu az-zalim wal istiqlal, menyalahi undang-undang.
wal idrar bil ghawam, eksploitasi, wal ghaban wal khuda, ketidakadilan, penipuan. Wa yumkinuna taqsim at-tariq ghair masyru'ah ila salasa fa'at wahiyya. Kaedah yang haram terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama at-tariq allati tatadammanu az-zalim wal istiqlal. Kaedah yang termasuk ketidakadilan dan mengeksploitasi orang lain. Yang kedua, at-tariq allati tatadammanu al-idrar bil ghair. Kaedah yang melibatkan kerosakan kepada orang lain. Dan yang ketiga, at-tariq allati tatadammanu al-ghaban wal khuda' wal istiqlal. Kaedah yang termasuk ketidakadilan serta penipuan. Okey, yang pertama tu at-tariq allati tatadammanu az-zalim wal istiqlal, maksudnya ketidakadilan. Contohnya perjudian. Maksudnya ketidakadilan itu terletak dekat contohnya kalau kita main tu satu pihak aja yang akan untung dan yang lain semua rugi. So di situ adalah ketidakadilan dia. Dan contoh yang kedua, bagi yang pertama itu adalah riba. Okey, riba terbahagi kepada 2, riba al-duyun dan riba al-buyu'. Riba ad-duyun terbahagi kepada 2 juga, iaitu riba al-qad dan riba al-jahiliyah. Okey, riba al-qad. Riba al-qad ni melibatkan sebarang pinjaman yang perlu dibayar melebihi pinjaman asal. Maksudnya kita pinjam 1,000, kita kena bayar balik 1,200. Yang lebihan 200 itu adalah riba, termasuk dalam yang pertama tadi. At-tariq allati tatadammanu az-zalim wal istiqlal. Okey, yang kedua riba al-jahiliyah. Ini pendek kata bunga lah. Kalau kita hutang dengan orang dan kita lewat bayar, akan dikenakan denda. Denda itu adalah riba, termasuk dalam riba. Okey, riba yang kedua adalah riba al-buyu'. Riba al-buyu' juga terbahagi kepada 2, iaitu riba al-nasab dan riba al-fad. Yang pertama riba al-nasab. Riba al-nasab ni berlaku apabila jual beli atau pertukaran secara tangguh atau tidak serentak. Contohnya kan, kalau kita beli emas tapi kita bayar tangguh. Kita beli emas bayaran kemudian. Ataupun sebaliknya, kita bayar dulu, emas ni dihantar, emas ni dapat kemudian. Itu pun dikira riba. Okey, riba yang terakhir yang kedua iaitu riba al-fad. Melibatkan jual beli atau pertukaran antara barang ribawi yang sama jenis yang mana berlaku apabila berat dan kuantiti pertukaran tersebut tidak sama. Contohnya, kita menukarkan 10 kg beras biasa dengan 5 kg beras basmati. Okey, memang dia antara dua tu kualiti yang lagi elok ialah beras basmati. Tapi untuk berlaku adil, kedua-duanya adalah beras. So hendaklah berlaku adil dengan cara membuat pertukaran dengan berat yang sama. Walaupun kualiti yang berbeza, tetap kena berat yang sama. Okey. Yang kedua, at-tariq allati tatadammanu al-idrar bil ghair. Okey. Itu kaedah yang melibatkan kerosakan kepada orang lain. Contohnya kita menjual dadah dan alkohol, opium, kokain, heroin dan dadah yang lain yang boleh merosakkan minda seseorang itu, merosakkan segala benda lah ke orang dan menyebabkan berjuta-juta, beribu-ribu orang mati dengan dadah saja. Okey, itu contoh yang kedua yang saya dapat. Dan yang ketiga, at-tariq allati tatadammanu al-ghaban wal khuda' wal istiqlal, penipuan. Okey, contoh yang saya boleh bagi, kita beli barang tu dengan harga yang murah, tapi kita jual balik dengan harga yang sangat-sangat mahal. Maksudnya kita nak untung tapi itu terlampau-lampau untung. Maksudnya riba lah maksudnya. Tak melampau-lampau lah harganya yang tinggi. Okey, itu contoh untuk nombor 3.
Kalau yang terangkan kat sini, meningkatkan harga yang tidak masuk akal dengan menggunakan propaganda yang palsu. Maksudnya yang saya jumpa maksudnya itu. Okey. Itu saja daripada saya. Daripada kami satu grup. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.